Pernah tak kau sampai hujung bulan, duduk depan ATM, tengok baki tinggal 2 angka dan mula tekan-tekan kalkulator dalam kepala? Tadi beli minyak, semalam bayar internet, minggu lepas makan luar. Tapi bila dicampur semua, masih tak logik kenapa duit habis secepat tu. Kau bukannya tak kerja, kau bukannya boros sangat pun. Tapi tetap hujung bulan rasa sempit, rasa sesak, rasa macam hidup ni terikat dengan duit yang asyik tak cukup. Ramai orang fikir gaji kecil punca utama stres kewangan. Tapi kau tahu apa yang lebih menyesakkan? Duit yang keluar tanpa sistem, tanpa kawalan. Macam kau bawa air dalam bakul. Masuklah banyak mana pun, tetap tak penuh. Ini bukan semata-mata masalah jumlah duit. Ini masalah cara urus duit. Sebab tu saya percaya, kalau nak tenang hujung bulan, jangan tunggu gaji naik. Ubah cara fikir dulu. Dan ikut peraturan yang orang bijak urus duit sejak dulu. Benda ni tak diajar kat sekolah. Tapi kalau kau tengok orang lama yang hidup sederhana, tapi tenang, selalunya mereka amal prinsip yang lebih kurang sama. Peraturan pertama, bayar diri sendiri dulu. Setiap kali duit masuk, tak kisah gaji, upah, komisen, simpan dulu. Bukan simpan bila ada lebih. Sebab biasanya yang tinggal tu memang tak ada. Simpan sekurang-kurangnya 10%. Bukan semata untuk kecemasan, tapi untuk ajar otak. Aku kerja bukan untuk habis semata-mata. Peraturan kedua, kenal pasti komitmen tetap dan asingkan siap-siap. Jangan tunggu tarikh akhir bil. Terima duit je, terus asingkan untuk sewa rumah, bil api air, internet, insurans. Nak lagi mudah? Buat 2 akaun bank. Satu khas untuk komitmen tetap, satu lagi untuk belanja harian. Bila semua bercampur, kita senang terguna duit yang sepatutnya untuk bil. Peraturan ketiga, bajet ikut minggu bukan ikut bulan. Kita biasa bajet sebulan, tapi realitinya kita belanja ikut minggu. Bahagi bajet kepada 4 bahagian. Bila bajet seminggu dah nak habis, kita tahu masa tu kena slow down. Dulu pun, zaman Arab awal Islam, hasil pertanian dibahagi ikut musim dan minggu. Supaya cukup dan tak boros. Peraturan keempat, sediakan bajet untuk seronok. Ramai orang gagal kawal belanja sebab terlalu ketat. Bila hidup terlalu sempurna atas kertas, tak ada ruang untuk nikmati hasil kerja, kita akan pecah dan buat pembelian impulsif. Letak 5% khas untuk self-reward. Makan sedap, hadiah kecil, hiburan. Bila ada ruang tu, kita lebih terkawal dan tak rasa tertekan. Peraturan kelima, semak aliran duit sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tak lama pun, 5 minit dah cukup. Tengok transaksi. Ada tak charge pelik, langganan tak guna, belanja kecil yang terkumpul. Percayalah, kau akan terkejut. Bila kita tengok duit dengan mata sendiri, kita jadi lebih waspada. Saya pernah jumpa seorang makcik pencen. Gaji tak besar, rumah pun kecil. Tapi tiap kali dia beli barang, dia catat dalam buku nota. Setiap sen dia tahu ke mana. Hujung bulan, dia tenang. Tak kaya, tapi cukup. Tak mewah, tapi bebas. Itu bukan nasib. Itu disiplin. Jadi, kalau kau nak rasa tenang, hujung bulan, bukan tunggu gaji naik. Tapi mula ikut 5 peraturan ni. Tak perlu semua sekaligus. Mula dengan 1. Bila dah biasa, tambah lagi. Lama-lama jadi sistem. Yang kalau video ni beri nilai, tekan like. Komen. Peraturan mana yang aku belum mula. Dan share dengan kawan yang selalu mengeluh hujung bulan. Sebab kadang-kadang, yang kita perlukan bukan lebih banyak duit. Tapi lebih bijak urus apa yang kita dah ada.